Dek, ya kakak. Yang jaga dekat petrol pump tu. Ya kakak, boleh tak awak azankan anak saya baru lahir? Boleh, boleh. Tak ada hal, tak ada hal. Ini kecil punya masalah. Mana dia punya bapak? Bapak dia tak ada. Oh, kenapa itu macam? Bukan dia tahu kakak dia pula ceramah kat kita. Aku suruh azan. Dia pegang-pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lelah budak tu. Hayya salah. Sedap tapi Bangla. Hayya salati. Ada juga T belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diam budak tu. Lepas tu budak tu sokong Bangladesh bila besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Makasih kepada saudara pengurusi majlis yang berbagai, Datuk Pengurusi Surau, ahli-ahli jawatankuasa Tadbir Surau, para pegawai surau yakni tuan-tuan imam bila dan siap, barisan kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini julung-julung kali pertemuan kita ini yang disusun atur, diperkenankan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita berada di rumahnya ini dan satu taman syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai merealisasikan salah satu acara ataupun perayaan ataupun sambutan yang sinonim dengan masyarakat Islam Melayu di Malaysia ini, iaitu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sambut ni tidak lain tidak bukan ialah untuk menyemarakkan semangat dalam mengorak kehidupan kita ke arah yang lebih baik berdasarkan kepada qudwatun hasanah, kepimpinan yang baik ataupun uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik yang dipimpin, yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seterusnya dibawa oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan salafus salih, dan sampailah kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita dapat mengecap nikmat menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seorang manusia yang diutuskan oleh Allah
digelaran sebagai Ar-Rasul ataupun pesuruh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan tidak lain tidak bukan ialah untuk membina umat yang berkualiti, membina umat yang ada value dia tinggi, membina umat yang akhlaknya hebat. Umat-umat lain kita kena berani kata umat selain daripada Islam, berdasarkan kepada Islam, umat Islam lah yang paling terbaik di kalangan umat-umat yang lain. Jangan rasa macam segan nak bercakap. Kalau dalam solat tuan-tuan berani baca melaknat Yahudi dan Nasrani, kalau tak baca ayat tersebut maka tak sah solat. Tidak sah solat tanpa bacaan ghairil maghdubi alaihim, yakni Yahudi, waladdallin, ini Nasrani. Nasrani itu bahasa dulu, bahasa sekarang ni tuan-tuan pun faham. Maksud dia nak bagi tahu mesti baca waladdallin, wajib baca waladdallin. Kalau tuan-tuan tak baca ghairil maghdubi alaihim amin, tak sah. Tuan-tuan segan kerana kita tak bolehlah duduk marah-marah orang, tak boleh duduk laknat orang, kan? Kita ni ada human right. Ya, kepala otak kita cerdik sangat, ya, kerana keadaan hak asasi manusia dan sebagainya. Lalu kita bila faham Fatihah kita takkan baca. Tapi Yahudi Nasrani tak boleh buat apa. Sebab tu ditekankan oleh Nabi SAW wajib baca Fatihah. Sebab ada dua benda tersebut, yang mana pokok Yahudi ni Allah jadikan mereka beruk dan babi, yang menyembah Taurut, menyembah setan, ya, iaitu mereka ni dijadikan beruk ataupun kera dan babi kerana mereka ini lebih suka wa'abadat Taurut, mereka semua syaitan. Kemudian golongan Nasrani pula mereka suka menyesatkan, suka seleweng. Allah kata hukum macam ni, dia buat macam ni. Allah kata macam ni, dia buat macam ni. Bagi kalangan pemimpin mereka kena hukuman, hukum dia orang, maka dia orang nafikan. Ya, itu antara yang berlaku di zaman Nabi lagi dah. Jadi maka mereka suka kalau kena kelompok mereka tak kena tindakan. Kalau kena dekat orang biasa maka kena tindakan. Yang ni yang ditekan oleh Abdullah bin Sabah. Ya, dia suruh Nasrani angkat tangan dia tentang kitab hudud, kitab rejam, kitab curi. Di kalangan pembesar dia, anak-anak bangsawan curi, ada orang tak kerat tangan. Sebab apa? Dia tutup bawah ni. Abdullah bin Sabah ni dia orang jenis orang yang ingat kitab tersebut. Lalu dia angkat tangan, rupanya ada hukum tersebut. Tapi nak beritahu dalam bahasa mudahnya, Nabi Muhammad ni dalam bahasa mudah Allah pesan dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan kamu ialah melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia saja. Peranan function Nabi ini bukan setakat untuk orang, tapi untuk binatang, untuk hewan, untuk pokok, untuk langit, untuk darat, untuk sungai, untuk angin, untuk apa sekali, untuk rumput rampai, untuk pokok dan sebagainya. Rahmatan tu, rahmatan lil alamin itu, tapi rahmatan ini mesti berdasarkan kepada cita rasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham rahmatan tadi ni. Jadi dalam bab ini, maka rahmatan kat mana? Contoh dia. Orang perempuan, mungkin semua penceramah tuan-tuan dah dengar dah, datuk dengar dah, ceramah banyak dah. Saya pertama kali dah mungkin nak ubah selera menu lain, menu Kuala Selangor. Selama ni makan menu kajang, menu bangi. Tiba panggil saya letih terus orang cakap flight sampai pukul 4.5 tadi. Daripada lo start saya 4 hari 4 malam sana, ada 6 program. Jadi saya sampai tadi flight pagi tak ada. Jadi semua flight petang. Biasalah berterbang ni pun takut bengkerak. Kan? Pagi flight kosong, batal flight kosong, pergi petang, semua petang. Sesak napas kita tadi ni. Jadi sampai kat pukul 4 lebih kurang tunggu demak balik sampai rumah, singgah rumah Bangi. Dan saya pun kata saya solat semayang hajat, semayang apa jamu saya siap dah tadi maghrib isyak. Dan saya balik lah. Jadi itu lebih kurang. Jadi keletihan duduk terasa sangat. Tapi saya cubalah apa yang saya ingat dan apa yang saya rentetan kuliah-kuliah sebelum ini, saya akan sampaikan kat sini insya-Allah. Ada beberapa perkara. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Tajuk kita ni tulis role idola. Kalau boleh idola ni jangan gunalah, sebab idola kalau buka kamus, idola ni patung. Sebab idola ni dia panggil, contoh dia dulu kalau panggil Marilyn Monroe, idola penyanyi. Zaman dia tu orang tak agung dah. Kan? Siapa lagi? Penyanyi dulu kan orang artis. Orang kata apa, idola Datuk Sarimah. Datuk Sarimah tak ada senyap tu.
kan? Dia pun alhamdulillah dah berhijrah dah, jadi wanita yang solehah, ya, taat kepada Allah, rajin nusrah, rajin dengan kuliah. Itu Datuk Sarimah sekarang. Siapa sangka? Tapi tak ada dah, dulu orang Sarimah je orang suka macam tu. Mana penyanyi mana-mana senyap habis dah, kan? Jemputan khas je, Jeffrey Dean, A. Halim, contohlah, kan? Dua lagu bagi depa sikit token, dia balik. Itu idol. Kan? Jadi idol ni tak apa, mungkin kita terima lah, mungkin kita masuk saya ialah contoh lah, role model, kan? Tapi dalam untuk Nabi ni kita boleh hanya guna dua benda. Nabi qudwah sepanjang zaman, kepimpinan. Siapa nak jadi pemimpin, tengok tubuh badan Nabi. Siapa nak jadi contoh, nama uswatun hasanah. Jadikan Nabi ni contoh kehidupan. Itu paling, orang kata paling yang terbaik, ya, itu antara kita. Jadi contoh dia, orang perempuan di belakang lah, dia datin makcik-makcik maklum-maklum di belakang tu. Orang perempuan bila pak dia mati ataupun suami dia mati, dia tak dapat harta faraid. Orang perempuan tak dapat harta faraid. Datang Nabi rahmat bagi satu, orang lelaki dapat dua. Kalau anak ada 10 orang, 6 lelaki, 4 perempuan, maka 6 kali 2 campur 4 di 16 bahagian. Kalau duit tu ada 1 juta, bagi 16. Dengan syarat mak pak dia pun tak ada dah. Dengan syarat ada anak lelaki, maka adik-beradik pak tu ada lelaki tetap tak dapat kerana mahjub anak lelaki ni ada sendiri. So dia berbagilah 1 juta tu 16 orang, 16 bahagian. Bila bagi 16 bahagian tu, maka satu bahagian dapat berapa? Contoh dekat 20,000. Maka anak lelaki dapat 40,000, anak perempuan dapat 20,000. Dulu tak ada langsung. Pertama. Yang keduanya, orang perempuan bila datang period, maka lelaki tidak boleh tidur sekatil. Tapi rahmat atas bagi zalim sangat. Kalau 15 hari jenis kelupak kawan tu. Lelaki tidur kata tempat buah katil dalam besen dan sebagainya. Bila Islam datang rahmat untuk wanita. Rahmat, maka Nabi kata boleh, tapi jangan setubuh aja. Itu aja. Lain tak apa, setubuh, lain cara tak apa. Nak muaskan nafsu lelaki ke suami dia dengan cara lain daripada kemaluan depan dia, kemaluan belakang dia, ini liwat dan sebagainya, itu tak boleh. Lain boleh. Faham sendiri kan? Tengok. Yang ketiga dia, bila suami dia meninggal, dia punya iddah setahun. Nabi bagi iddah tapi 4 bulan 10 hari. Ini contoh dia. Ada antara rahmat. Tapi kita tak nampak benda tu rahmat. Sebab apa? Kita tak study tentang rahmat yang Allah sediakan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu contoh. Kemudian orang perempuan pula. Nabi datang dia banyak beri keistimewaan orang perempuan. Orang lelaki tak banyak sangat. Sebab lelaki ni berat. Sebab lelaki ni qudwah. Contoh ni pemimpin. Berat. Orang perempuan Nabi kata rahmat dia apa dia? Sebab orang perempuan ni kalau tuan-tuan berjalan dengan anak perempuan zaman dulu, orang rasa macam orang tak respect kita. Anak perempuan ni lemah. Jadi yang seterusnya, yang keempat ataupun seterusnya, Nabi beri satu prioriti dah perempuan. Lelaki tak dapat. Dalam hadis Bukhari disebut. Hadis Muslim ada juga. Perempuan ni dia boleh masuk syurga tanpa ikut pintu. Maksud dia, tanpa ditentukan mana pintu. Dengan syarat 3, very simple. Pertama, mayang 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Nombor 3, taat suami. Nombor 4, dia kata jaga kemaluan. Kemaluan perempuan ialah buah dada, punggung, dan juga yang paling besar ialah kemaluan depan ni. Lepas tu pakaian kena jaga. Lepas tu perempuan tak boleh pakai baju atas pada punggung. Tak boleh nampak punggung, dia kena tutup. Cakap macam mana, trend ke apa, ke fashion ke, yang Yahudi buat hampa reda, nampak punggung, hampa berdosa. Minta maaf cakap. Gunalah keadaan matang apa pun, tak boleh. Dia kena labuh ke bawah. Dan kita lelaki pun sama juga. Kena nampak luar pungkuk tu macam apa saya tengok. Macam gaung pada. Kena jaga. Depan kena jaga. Ini contoh dia. Jadi perempuan kena jaga kemaluan dia. Kan? Perempuan. Benda ni buah dada. Tempat malu nak buka. Batu masalah. Cuba tengok elok. Dia telanjang macam mana pun, bra dengan spender dia pakai. Nampak tak? Tengok ni jenis pakai. Bukan aku tengok, tertengok. Jangan salah faham pula Datuk. Tertengok dekat Kota Baru, bukan di Terengganu. Saya bagi tahu Esko Syariah.
Dia kata Terengganu kena buat balik undang syariah, yang masuk ke Terengganu mesti pakai bersopan. Dia balik Pulau Redang, dia pakai seluar pendek. Kan saya Redang kan, airport Terengganu. Saya balik Terengganu baru ni, Rabu malam Khamis UMT, Mission Terengganu, sambung flight, turun airport Subang, sambung start pula, kemudian custom, income tax, Bukit Mentajam Jumaat, betul, 4 malam, sampai malam tadi di Padang Terap, Kedah. Jadi kita duduk atas kursi, duduk je lah, bukan duduk atas meja pula, atas kursi. Mai dia geng-geng dia, mai duduk depan kita. Kita pun tertengok, itu pun tertengok tu satu rezeki lah. Tapi kena ingat, kena kata astagfirullahaladzim, wajib. Wajib tertengok benda maksiat, hukumnya wajib, bukan sunat. Pak mata kita dia akan turun ke hati. Kita dah 3-4 malam tak jumpa bini. Jadi tertengok. Lah hati kita, haram ni tak pakai bra ke? Sebab tak nampak. Rupanya bra dia gantung kat sini je. Dia letak sini, dia belit, selang, tutup. Apa maksud dia? Sekapiak-kapiak dia pun, dia takkan tunjuk kemaluan dia dan buah dada depan orang. Tu ulama bincang. Jadi Islam perfect. Nabi is perfect. Nabi is not arrogant, but Nabi perfect. Nabi tak sombong. Banyaklah kita, kalau saya lebih suka tahun ni saya duduk kempen orang sunnah yang ditinggalkan. Saya akan sebut nanti. Sunnah yang ditinggalkan. Makin hari makin sambut, makin mengarut dah. Jadi saya WhatsApp kat sahabat saya, minta tolonglah buat satu kuat kuasa. Tak pakai tudung tak apa, pakaian mesti sopan. Macam mana Jumaat, dia buat dah Jumaat. Saya pergi Pulau Redang, saya tengok budak tu kenal saya, ambil gambar, tiba-tiba bila makan lunch, budak tu hidang arak. Itu tak boleh masuk, dia private. Saya pergi satu orang VIP lah. Dia taja buat air keluarga, jemput saya untuk talk 3 malam, duduk dalam pulau tu. Lepas tu saya kata, tak ada orang lain dah ke? Dah tak boleh Ustaz, tukar hotline yang Nepal giliran saya dia. Saya kata, kerajaan Terengganu, dan kita memang sahabat saya pun escort tu, ni hak baru orang lain lah. Dia kata, saya cuba tengok macam mana nanti. Saya private pantai. Bawa ni duduk lepas tu, Asia buat program tarian apa benda pulau sama juga, tapi ditekan oleh kerajaan negeri, maka mereka tak batalkan. Kuasa tu penting ada. Alhamdulillah, saya kata kalau tak ada kuasa tak boleh buat benda. Undi kita. Sebab kita sedang lawak lah. Dia buat benda dah undi kita. Tak boleh belaka. Kuasa kita bukan belaka. Dia bukan nanang. Dia bukan cetok. Kira marah lah tu. Dia tu tak seling bising lah dia. Saya komen. Hantar komen. Tak ada saya komen. Surah kecil besar lah. Surah Terengganu kecil sangat. Dia kata nak mayang ni, tak kisah, kamu kena buat satu simbol besar. Kena buat. Pak Kelantan pun sama, Pak Ganu sama juga. Nampak ni contoh dia. Jadi Alhamdulillah lah, dengar ada cakap lebih kurang. Tapi kita nak beritahu, itulah kuasa yang boleh cakap. Kita tak ada kuasa tangan, nak sebat orang tak boleh. Kuasa ustaz ni hanya beritahu maklumat-maklumat terperinci. Jadi kemaluan tu dijaga. Jadi bila perempuan jaga taat suami, mayang waktu ni orang perempuan tak kacau benda lain lah. Tak nak main sunat ke betul sunat pun tak payah lah. Tu kalut. Mayang tahajud tengah malam, lelaki duk rabah-rabah tinggal batal peluk je. Kan? Tapi mana mayang? Lepas tu orang perempuan nak main sunat, mesti minta izin dengan suami. Abang, besok I nak fasting. Puasa apa? Puasa qada. Ni bulan apa ni? Rabiul Awal. Berapa hari kau nak qada? Period. Seminggu. Tunggulah bulan Syaban tu. Bulan Syaban tak boleh larang. Maka dia kena buka puasa dia. Suami dia nak ajak pergi makan-makan. Kan? Dapat bonus. Contohlah kan, dapat bonus nak pergi makan. Dia kena beritahu. Tapi sekali ni suami, kalau kita ni takkan nak tak bagi. Bagi tahu je lah segi adab. Tengok. Kemudian semayang Ramadan, puasa elok. Taat suami. Dakhalatil jannata min aybabin sya'at. Masuklah syurga si wanita, si isterinya,
ke mana-mana pintu yang dikehendakinya. A, B, C, D. Silakan. Saya nak masuk tingkat 3. Silakan. Wahai Tuhan, saya nak masuk bilik 307. Silakan. Tapi suami awak nanti dulu. Baiklah, kata dia. Dia cuma bini lelaki dia pula. Ya Tuhan, aku ni macam ni pas dia juga. Walaupun dia tu teruk sikit, tapi dia lelaki aku juga. Bagilah naik sikit level. Bini kita boleh bagi kat kita. Orang yang dapat masuk syurga dulu, dia boleh jadi camang kat kita. Kawan-kawan kita pergi dekat dia nak sakit semua tu kadang-kadang, hang kita ni tak tahulah siapa api dulu. Kadang-kadang hang sakit dah 2-3 bulan. Saya silap aku pergi dulu. Ginilah siapa-siapa pergi dulu dapat masuk syurga. Jangan duk lawak pula. Kau tengok muka hang ni muka neraka dah. Memang kurang hajar. Kan? Dia kata apa? Kalau siapa pergi masuk syurga nanti, jangan lupalah no. Carilah aku. Minta cepat, aku nak cepat hang. Nanti aku masuk nanti aku bagi cepat kat hang. Sebab kawan boleh bagi syafaat. Tengok, rahmat. Apa lagi perempuan Nabi kata apa? Inilah kita mak bapak ni. Nabi kata siapa yang ingin berjalan berpegang tangan denganku pada hari kiamat, jagalah 2 orang anak perempuannya sehingga balik anak perempuannya berdua, aku dan dia yaumul qiyamah kaqabidin wahidin fa'adhamma asabi'ah. Sesiapa yang mendidik anak perempuannya, 2 anak perempuannya hingga balik, aku dan mak bapaknya akhirat kelak berjalan berpegang tangan. Nabi tunjuk tangannya nak. Adhamma asabi'ah. Rahmat. Umat Nabi lain, kalau hang buat tu kerana hang apa dosa, dosa je lah. Umat kita, umat Nabi Muhammad ni, mai masjid, mai surah nak solat berjemaah, kita langkah tu, satu langkah gugur dosa, satu langkah juga naik darjat pahala. Umat lain tak dapat. Umat lain apa-apa duk perang, biar tak apa, biar mampus terus tak apa, senang tengok geram dah ni. Ni duk perang lah ni. Depa tu nak bertaubat, ambil pisau bunuh diri kau. Faqtulu anfusakum 'inda bari'ikum. Bunuh diri. Sebab jahat sangat. Jahat. Baik betul ke Hitler cakap betul tidak? Allah alam, saya pun bukan tengok dia punya kata-kata dia, tapi kalau ulang kata dia tu, aku tinggalkan Yahudi baki kat korang ni supaya korang belajar ambil kejahatan dia orang. Logik lah kot. Logik lah kot. Tak payah Hitler, Quran bagi tahu dia pun mana jahat. Siapa Allah label kamu kali babi dengan kera beruk. Al-qird. Dahsyat tu. Lepas tu tak tahulah kalau tuan-tuan faham ke tidak surah Al-Fatihah ni. Kan? Al-Fatihah hadiah. Kan hadiah orang mati kan. Tapi haram tak faham. Hadiah mendatang apa? Pahala yang kita baca tu daripada Fatihah, kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah, hadiahkan kepada mak bapak kita yang dah meninggal dunia. Bukan orang berdeh hantar Fatihah ke dia. Dia tak boleh buat apa. Itu bahasa dia panjang, tapi dia ringkaskan, kita hadiahkan Fatihah kepada arwah. Maksud dia dalam kurungan, in the bracket, kita baca Al-Fatihah, moga-moga anda dapat pahala, bertawassul dengan amalan soleh, ya Allah ampunkan kedua mak bapak kami. Itu maksud dia sedekah Fatihah, kan? Sedekah Quran, kita baca Quran sejuzuk, lepas kita baca, ya Allah, andai kau terima bacaan Quran pada pagi ini, aku bertawassul dengan amal baikku ini agar kau ampunkan dosa ibu dan ayahku. Itu ini contoh
Sebab tu Quran untuk mak ayah ni bukan suruh hang baca, kita lah kena baca sendiri. Tak perlu upah-upah apa dah. Ini contoh dia, ya, tu antara dia perempuan ni. Dan Nabi kata barang sesiapa yang ada 3 anak perempuan, atau ada, saya tak tengok lagi dalam ni ada kitab dalam buku saya ni, adalah handphone saya ni. Barang siapa yang ada anak perempuan 3 atau adik perempuan atau kakak perempuan 3, fa ahsana ilaihinna, tengok rahmatan orang perempuan yang jaga pun dapat saham. Fa ahsana ilaihinna, lalu yang jaga depa ni, jaga adik dia 3 orang perempuan atau anak perempuan dia 3 orang atau 2 orang, depa buat baik, fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar, mereka 3 atau 3 tadi tu menjadi pendinding kita daripada seksaan api neraka. Lepas tu kita dah kahwin ada adik perempuan, jangan lupa mereka. Adik perempuan kita lemah. Dia tahu datuk-datuk dari ada adik perempuan kan. Dia menikah dengan lelaki tu, dia bukan senang macam kita. Kita duduk Taman Nirwana, di Taman Nirwanu. Susah lelaki dia, grab food je. Food panda. Dah gaji tak ketahuan dapat. Kena saman lagi. Jalan kaki sorang-sorang. Protek tak bayar. Kan, gelong-gelong sebeg lah, ada budak pergi 500 biji ke dia. Ada anak dorang kecil-kecil. Kita tahu ni adik aku ni. Ni adik ipar aku ni. Kita telefon jaga dia bergelak. Jangan sombong. Sombong ni tak pergi mana tuan-tuan. Sombong ni sampai dekat sebelum korek hubuknya. Masuk hubuk tu langsung tak boleh buat apa dah. Sombong. Anak perempuan kita dah kahwin. Kakak ada duit ke? Tahu suami, kadang-kadang suami ni kadang-kadang panggil macam jenis empedu lah buat ni. Jantan ni menantu kita ni. Mula kahwin je elok. Lepas kahwin macam gondrong. Tapi janganlah kecam dia. Anak hang perempuan, duit hang ada, duit pencen ada. Kakak ada duit ke? Ni abah nak belanja sekian. Bagi kat dia. Ada 3-4 orang anak perempuan. Kan? Tapi kena hati-hati, takut laki menantu tu kecil hati pula. Awak ingat aku tak ada duit sangat agak nak sarang hang. Lah jebon punya menantu. Sebab tu Nabi kata, tengok dengan elok-elok. Nabi ni bercakap benda perfect. Kalau tidak manakan turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan nikmat Islam. Aku sempurnakan nikmat. Dan aku redha Islam is your way of life. Lepas tu orang lain pakak seronok, bakak teriak. Sebab apa tu tanda-tanda Nabi nak wafat. Sempurna dah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan pula tuan-tuan gaji besar, jawatan besar duk kata Islam tu, kalau setakat Islam saja kita tak boleh maju. Memang haram jadah betul. Minta maaf bahasa saya kasar. Islam is perfect. Peganglah elok Islam. Adik-adik orang muda, Islam is perfect. Islam is perfect. Muhammad is perfect. Perfect tak perfect ni sampai celah kangkang bini kita pun Nabi ajak macam mana nak bersubuh dengan dia. Tahu? Kita boleh cerita ke bab subuh kat orang? Macam mana cara Nabi kata janganlah kamu terus menusuk sekian-sekian kepada isteri kamu, berkata-kata indah dan cinta. Demi cintaku padamu, bulu ketiak bini teh bau. Walau bini itu bukan cerah mana pun, tinted. Awak ni cantik betul. Yes, walaupun tinted. Itu bahasa Nabi ajak. Kak, Nabi ajak sampai celah kangkang. Nabi kata 3 bulu 1 kuku, jangan biar panjang lebih 40 hari.
Dek, dengar elok, kau bulu tak banyak lagi. Dengar bang? Ha. Duk kira ada berapa pelai. Faham tak dek? Muak apa? Ha, dah lupa dah 9 tak 13. Ha ni dua alam ni makhluk mana ni? Hang gelak noh. Hang gelak kuat belakang sampai mata mana mah? Ha? Umur apa? Ha? Ha? Dah banyak bulu dah? Ha. Nang duk gelak. Dengar elok ah, bukan Ustaz saya mau lucah. Saya belajar hari ni di Pakistan. Hari Nasai. Ikut dengan hari yang lain. Kak, Nabi kata jangan panjang bulu 3 bulu. Misal ketiak, kemaluan. Rambut tak apa. Tapi jaga bergelok. Janggut jangan kacau, biar. Bulu dada, bulu rumah tak payah. Tapi bulu misai, bulu ketiak, bulu kemaluan jangan lebih 40 hari plus ataupun include kuku. Bayangkan kuku kita seminggu tak buang, dia naik tajam lah. Bayangkan 40 hari tak buang. Berketam ni. Boleh buat pelakon seram Thailand. Sebab taik kuku penuh hitam. Tuan-tuan bayangkan bulu ketiak, bulu kemaluan tak buang. Misai dia biar. Tak boleh. 40 hari je. Hanglah buatlah, hang peganglah fahaman apa pun, 40 hari je. Bukan Nabi suruh cukup, Nabi suruh trim gelok. Guti bergelok. Bulu ketiak, kalau boleh cabut, cabutlah. Tapi saya pun tak sanggup. Kalau bulu bawah tu aku tak pernah cabut. Kalau cabut bulu menatang tu, ibarat tangan tersepit pintu. Wow, wow. Datuk. Kau Datuk pernah cabut tak pernah tak? Ambil gunting atau cukup kalau boleh. Ini cukup. Cukup atau gunting. Yang penting jangan over than 40 days. Very simple. Tapi sunnah tu ditinggalkan oleh orang. Rahmat yang Allah bagi dekat Nabi mai kat kita ni ialah Nabi utamakan tentang an-nazafah, kebersihan. Nabi tak suka benda busuk. Ketiak kalau ada bulu banyak, confirm dia jadi masam. Sama juga celah kangkang. Orang perempuan tahulah busuk tak busuk kangkang lelaki. Tuan-tuan bayangkan, benda macam ni pun Nabi cerita kat kita. Cuba cerita Nabi Belen dia cerita kat kita. Cuba tuan-tuan Datuk Haji buka kitab lain, kitab yang Musa, buanglah bulu ketiak kamu. Tak. Nabi is perfect. Sebab tu Nabi ni sesuai kita kata tajuk ni, idola, uswatun, qudwatun. Tapi maulud Nabi sakan sambut. AJK Jawatan Kuasa Pengurusi Bermo. No, buat spanduk. Rasulullah, kaulah kekasihku. Lepas tu buat nasyid pula. Kan? Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Tapi pengurusi itu bulu ketiak tak buang. Gelap pakcik tu. Bulu kemaluan macam rambut kepala likat. Itu pakai spender tutup. Kalau dia buka, berak macam bunga kobis. Ya. Ustaz, boleh tak saya ni dah nak bertobat Ustaz, boleh tak isteri saya tolong cukupkan? Boleh lah. Halal. Cukup pakai mesyuk rumput tebal sangat. Dah 40 tahun tak pergi tajak. Nampak? Pakai gunting, pakai jenuh, lenguh tangan, krem, kejang. Apa ambil pisau? Takkan ambil tukang barber shop pula. Hello. Ini ingat apa amat apa tu? Pencuri mana punya apa? Yang Piramli berlakon nak kena potong tu. Ayam Mak Siti, perempuan banyak mula. Apa tu? Filem apa? Penyambut terbuh Takkan berbarber tak boleh haram. Ya. Itu contoh. Apa benda cakap ni? Jadi benda tu kena buat. Dan sorry to say,
Berapa ramai tuan-tuan yang keadaan bulu kemaluan panjang tapi dia suka kencing berdiri dekat airport, dekat RR highway. Dan saya tengok mata saya sendiri, saya ternampak. Siapa ajak tuan-tuan kencing berdiri boleh depan orang? Beritahu. Kalau ada nanti sila refer balik kat saya. Very simple. Kencing berdiri boleh, tapi jangan orang nampak berdiri. Hukum jadi makruh. Dengan syarat ayat kencing jatuh di bawah kaki kita. Jatuh di bawah. Jatuh tu memang dia tak boleh naik ke atas. Contoh ibarat kencing di atas tebing, ayat kencing ke bawah, dia memang dia tak naik dah. Tapi kalau kencing dekat dinding RR, dinding dekat airport, sama dengan pinggang, tambah pula bulu kemaluan tak buang, percikan itu sains sunnah beritahu, confirm kena balik. Yang ni Nabi kata masuk dalam kubur, yang kena seksa teruk ialah batu api dengan kencing jaga tak jaga. Ini contoh dia. Faham tak faham tu? Apa lagi nak sebut tadi? Jaga anak perempuan, jaga cucu perempuan. Masuk. Nabi utamakan. Kemudian satu hari Nabi berjalan dengan sahabat. Jalan dengan sahabat. Sahabat ni nampak anjing depan dia baling dengan batu. Anjing tu pun sakit, keng lebih kurang. Nabi kata apa? Saudara, apa perasaan saudara kalau saya ambil batu yang sama baling saudara? Apa sahabat kata? Sakit. Begitulah anjing pun ada perasaan sakit. Rahmatan lil kalbi. Rahmat sampai binatang pun jangan buat macam tu. Nabi kata jangan kencing di bawah pepohon rimbun. Takut ada orang lain, makhluk lain akan tumpang berteduh. Bila bau hancing, bau taik, kita ada celaka. Maka Allah restu kalimah celaka terkena orang kencing tadi ni. Jangan kencing dalam air yang bertakung. Dalam kolam swimming pool kan bertakung. Kita kencing dalam tu tak boleh. Kalau terkencing tu lain. Jangan kencing orang, tu lain pula cerita dia. Tu cerita lain pula. Tengok. Jangan. Nabi kata jangan kencing dalam lubang tanah. Ada azan Okey, silakan. Kalau di Kelantan, azan dia tangguh. Pukul 11 baru azan, ikut ceramah. Patuk guru ni, bila azan je dia berhenti ceramah. Dia tak boleh sambung. Kita lain sikit kan. Ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Saya pernah Kelantan tu telajak. Dia orang tak tegur saya. Ni surau kan? Tu masjid. Sampai pukul 9.45 lebih kurang. Okeylah, tak apa, tak boleh tak ada masalah, tak terus kata dia. Ini suasana kita tak tahu. Lepas habis salam tu tengok bila tu azan. Ush, azan berapa? Pukul 10. Ada kata kita biasalah gitu kata dia. Kita tak say azan, tak say band, tak duk ceramah. Dia kata tok guru pesan gitu. Jadi kita Selangor ni lain dia bagi tahu tadi tu. Kan kalau Kelantan dia ceramah kamu. Kalau 12 habis, pukul 12 lah bang. Tapi masyarakat dah tahu dah. Setiap lepas maghrib ada ceramah. Jadi macam satu simbol lah. Kita ni mungkin tak azan, orang tak mari, dia kata bila pula nak azan ni, kan. Azan pukul 10 kita sesak dah buat ni. Buat report Jabatan Agama, kita pula kena. Kerja sekarang report je. Report kan mudah main online je. Kan. Jadi tu antara dia. Antara lain kalau kita lihat, bagaimana Nabi bersosial, Nabi bermasyarakat. Jadi ulama-ulama ada buat bingkisan. Saya nak cerita masa kita pendek, tak panjang. Ada 4 benda yang selalu ditekan oleh Nabi. Pertama, dalam hidup bermasyarakat, ta'aruf. Imam As-Albana Al-Syahid, dia kata at-ta'arufu asasud da'wah. Kalau tak kenal orang, macam mana nak berdakwah? Kena kenal orang dulu. Rumah tangga kenal dulu. Kadang-kadang kita kenal dengan online je, Facebook. Berapa ramai orang kahwin kerana Facebook. Kahwin orang luar negara, setahun cerai. Itu kes saya ada. Antara artis. Usrah tapi dia pergi kahwin dengan budak tu luar negara. Engineering. Tapi tak ada 2 tahun pisah. Dia pun hilang tak mana sangat pun. Dia malu ke apa, Allah alam. Jadi kita kena kenal. Kita nak menantu jadi menantu kesayangan, kita kena selami mak mentua kita. Selami kita parent in law. Bukan kena angkut anak daripada rahbi. Tu telefon saya dalam satu program live di TV Astro ketika saya dengan Yana Samsudin dan Diana Amir, dua-dua tu artis hijrah. Saya cerita penyebutan tapi panjanglah, bukan pendek, sejam. Satu ibu telefon daripada Johor. Keadaan macam suara tu agak nak menangis dah. Dia kata, Ustaz, apa boleh saya buat? Anak saya seorang tu je. Kami dah bercerai. Saya tak kahwin, ayah dia kahwin lain. Itulah anak saya tak minyak apa? Bagi minyak apa? Menatang apa? Apa menatang? Menatang minyak. Itulah. Aku tahu menatang tu binatang je kan. Menatang tu Ustaz janggut panjang ni. Dah hafal Quran 30 juzuk. Pergi bandar. Lepas tu suara sedap. Ada tu orang yang pangkat, ada berpangkat lah, kenamaan. So suka suara dia. Dia ada anak dara seorang. Anak dara ni free hair tu standard lah. Jadi moga-moga kahwin dengan imam tu budak apa elok lah. Jadi alhamdulillah lah. Bapak-bapak jadi. Tapi lepas kahwin dia tak nak balik Johor. Yang tu yang dia menangis tu. Saya kata dekat FM, flow manager, buat syarat bawah tu, walaupun saya bukan host. Sebab saya pun sebut, saya tak tahan lah. Siap. Dia nak ambil, dia rehat dulu. Slot kedua dia main dengan saya balik. Lepas tu dia ni, si Yana akan rehat. Yana ni dah, tak boleh jadi lagi. Dengan saya, macam kita tengok Hindustan. Kita pun Hindustan ni style. Teriak tu, faham haram tak? Bodoh belakang tengok tu. Kan? Tu duk menyanyi tu, हमको हमें चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो. Lagu tu lagu kau ajak. Lagu ajak orang berzina. Lagu agak berpeluk. Pas au galise lagalo tu datang dan peluk lagu. Lagu-lagu zina. Lagu sebab kau ajak tak ada adab.
Hindustan, Islam mana? Negara Hindu. Berberdel Hindustan. Saya tak menyanyi sebab saya Pakistan. I'm not Hindustan. Pakistan, negeri suci. Pak. Ye, marakana bot pakah ho gaya. Pak tu pakah. Mana pakah tu mahal lah. Dah masak elok lah. Negara Pakistan ni pak tu bot pakah lah. Maksud dia bersih suci. Lawan dengan hati saya diharamkan masuk Singapura. Saya 27 bulan 12, 2017 saya tak dibenarkan masuk Singapura. Mula-mula tak boleh ceramah. Tapi 27 bulan 12 2007 tu, 2017 tu masuk dalam berita. Sehari orang jadi macam orang besar lah, wartawan telefon Singapura telefon. Adakah tuan nak saman? Saya kata aku tak kebulu gitu. Kalau dengar aku tak heran sikit, aku tak kebulu pijak Singapura. Waktu canai benang lagi sebiji. Hitam terkedarah benang besar 2 biji setengah. Balik-balik gelong. Orang Singapura kata, ya Allah, siap rupanya mereka tak gentleman, mereka bohong. Saya boleh cakap. Mereka kena profesional apa, haram, hitam putih tak ambil langsung. Reason pasal saya tak boleh masuk. Saya dengan Ismail Meng Zimbabwe. Dia punca tu antara dia sebab Merry Christmas. Mereka dengar tak habis. Sampai mufti Jatuh Kosa fatwa Zimbabwe hantar video tu ke mereka tengok. Tapi mereka dah sekat orang lah. Dia tak nak mengalah. Ni popok jenis ni. Jenis didikan Israel ni. Mereka didikan Israel. Jurulatih daripada Israel. Tuan-tuan. Apa siapa? Ada satu lagu tu. Lagu dia apa? 2 lagu. Dan saya bukan menyanyi di Singapura. Saya menyanyi di Malaysia. Saya kata, Malaysia lana lalil muhaidin asyad. Malaysia hurrah lana wadamat arduha lil muslimin. Malaysia ni negara milik kita, bukan milik orang musyrik. Salah ke tak salah? Mungkin tuan-tuan orang akademik, salah ke tak salah? Malaysia milik kita, bukan milik orang musyrik. Salah tak salah? Sebab negara kita Islam agama rasmi. Orang nak jawab mana tak berani. Nampak tak? Macam mana baca Fatihah tak nak faham. Kalau faham jadi takut. Kat mana takut? Ghairil maghdubi waladdallin. Sebab tu amin tu kena kuat. Amin. Satu lagu-lagu tu saya nyanyi apa tu? Khuni syahida renggalaya fatah ke percam lehiraya jagu-jagu subuh huwi हिंदी पे लर्जा तारी है अब कश्मीर के बारी है. Hindu tu saya tukar jadi Hindi. Saya tak kata ni dah, maksud dia Kashmir itu dikuasai sekian, tapi kita tidak lintas dari sudut. Maksud dia waktu itu memang tentera-tentera India membunuh beberapa ratus pelajar Kashmiri. Yang saya ada kat sana bukan di Kashmir. So saya minta satu nasyid daripada sahabat ikhwan di Pakistan. 2 bulan saya belajar tentang sebutan dia. Ruti Masjidi Aqsa rutin. Kalau roti tu jadi cerita pula ruti tangisan. Masjid Al-Aqsa sedang menangis. Nak sebut tu 2 bulan. Saya ingat kawan Syekh Habibur Rahman daripada Persatuan Jamaat Talabah Al-Muslimin Pakistan. 25,000 orang istimewa saya menyanyi. Wakil, satu lagu Malaysia, satu lagu Urdu. Tapi dia orang kata, oh Ustaz Sri, pemecah belah masyarakat. Kita tak tintang semua tu, kita cerita dalam lagu tu. Tapi bukan di sana. Bergaduh puas sana dah. Ini maklumat saya dapat. Itu pun dapat orang pergi siasat sendiri, tanya sendiri apa masalah. Kerana YouTube itu yang menyebabkan kan. Tak ada, kita tak pernah ceramah langsung kat Malaysia pun kita tak ada libat dengan mana-mana politik. Tiba-tiba kita nak cakap di sana tentang mecah belah masyarakat. Bodoh kau Haslin. Kau pergi tempat orang, kau nak pecah belah orang. Bukan negara Islam tu. Ni kita. Macam segi ceramah dekat Sabah, Sarawak. Sarawak saja mampu di Bintulu 4 hari. Kita pergi 4 hari ada 8 program. Miri dan Bintulu. Baru ni, 2 minggu lepas. Satu tempat pergi. Ustaz, kawasan ni Ustaz, hanya 5% orang Islam. Habis saya nak cakap apa agak? Saya nak cakap over sangat. Sebab tu Nabi kata khatibun nasa hasba uqulin nas. Kita nak bercakap tengok audience tu macam mana. Betul tak? Saya masuk penjara.
Banyak kali masuk penjara. Tapi bukan bandul, jangan salah faham. Masuk penjara sebab dia jemput masuk. Termasuk ISA. Kem tahanan ISA. Bapak ISA minta kalau ada sini. Memang dia tak ada. Kaki dia tak atas meja. Kalau orang tak kaki atas meja, kau nak ceramah pun susah. Nak marah tak boleh sebab mereka ditahan tanpa bicara. Mereka ada hak lawan. Tapi saya boleh damaikan dia orang. 1 jam 40 minit ceramah. Kata Special Brand 2 tapping, 2 Ipoh, 1 Kiaman. Yang tapping kata yang tapping duduk kat luar, yang Kiaman diiringi oleh Special Brand Ipoh. Dia kata apa hak yang tapping? Ustaz, depa keluar kencing selalu depa takkan naik dah. Kami terkejut bila depa naik balik. Kata pengarah tu, yalah Ustaz ceramah macam mana? Sebelum ni hantarnya penceramah mana, pensyarah mana, jangan jadi pengkhianat negara. 5 minit dia angkat botol. Nampak ni pengkhianat. Haram, natang. 15 minit, wabillah taufik hidayah, lari balik. Dia janganlah seronok sangat. Dalam banduan, memang dia bersalah dah. Yang tak bersalah, yang dalam Pulau Pinang tu reman. Masih di reman, siasatan lah. Haknya Sungai Buloh tu memang yang salah belakang dah. Kajang. Jangan pipi duk ni, tak buat apa. Sesuai lah mereka ni. Apa nak buat ni, bagi dia orang teriak. Rupanya zikir je tuan, Datuk. Zikir je. Wallahi yang cakap rumah Allah ni. Saya pun Alhamdulillah Tuhan bagi suara. Kata abang, sahabat. Hidup kita ni memang selagi mana bumi dipijak, di sisi langit dijunjung. Cakap macam dengan drama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Macam apa ayah kepada Naruto Shippuden tu. Cakap daripada dia. Mai zikir ramai-ramai. Zikir. Astaghfirullah. Belum tu pejam mata. 5 minit, 10 minit. Confirm ayat mata keluar. Kata warden kata apa? Kami katok mereka pun tak teriak. Ustaz zikir nangis dah. Zikir lah. Benda jenis ni kalau kita pukul dia lagi teruk, lagi dia dendam, dia geram. Manusia ni penuh kesumat. Hang pernah jentik. Orang tu jentik dulu kat sekolah, sampai lo kita ingat dia. Cuma tak ada masa ada aku terkajang hang. Ada masa siap hang. Itu yang ada berlaku ni. Berkesumat dalam ni. Lepas tu Imam Abu Las As-Samarqandi dan Tamil Ghafil dia kata, hidup kalau min syirahi sadri wa salahi nafsi la tufakkir fi zulmin man zalamak. Hidup kalau jiwa nak tenang, hati nak lapang, jangan fikir sangat kezaliman yang orang pernah zalim hang dulu. Sampai mati hang akan jadi hati kamu tak tenang. Jangan. Lepas tu santar kawan tu balik, say kawan tu balik. Hang dulu. Lepas ni aku buat dengan hang. Nampak? Bola adik-beradik sendiri. Adik-beradik dia mengaji bodoh, tak pandai. Adik kemah dia bodoh, tak pandai. Tapi dialah adik-beradik yang paling kaya. Dia keluar rumah mak kata, hang keluar rumah mengarut, duduk rumah mengaji bodoh tak macam Bangkok semua. Mak pula mulut capui agak mak tu pun. Semua tu ada hikmah dia. Everything yang berlaku dalam hidup kita ni ada hikmah dia. Sebab because of kita tak tahu tomorrow what happen to us. Betul tidak? Patutlah hidup kita ni. Buya Hamka kata, andai kamu tahu dari tanahnya asal kamu, atas tanah tinggalnya kamu, dari tanah makannya kamu, dan kepada tanah kembalinya kamu. Kenapa kamu hidup seolah kamu di langit? Jangan sombong. Adik yang bodoh itulah yang akhirnya akan jaga mak bapak kita. Tapi cerita ni budak ni lawan. Dia keluar, contoh orang Kedah muak dah hang Allah. Contohlah duit hilang dia kena. Dia merantau dia 25 tahun gelebak dia kaya. Abang tak boleh tengok mak ah. Apa tengok mak abang? Aku macam ni baru nak tanya aku tengok mak. Yang apa halau pun tak ingat. Nampak tak? Perasan tak? Benda ni ada tak? Contoh, Minang anak dia. Dia tak bagi, lari anak dia pergi Thailand. Hang keluar nanti, hang jangan balik.
Haram jadah punya anak. Dia belah-belah selain belah pada bapak tu belah Kedah. Selangor kepala otak. Dia balik je. Dah nikah dapat anak kecil seorang balik. Mak dah. Aku dah kata aku tengok muka hampa. Natang telang dia budak ni. Balik. Masa susah nak mutu buruk. Kena 25 tahun lepas tu. Jangan sombong. Sebab mak hampa halau hampa lah. Mak hampa meluk hampa menikah dua ni lah. Hikmah dia hampa kena sedar awareness before change. Very important. To be success, awareness before change. Kena sedar diri. Baru boleh berubah. Kita hari ni tak berubah pasal orang Melayu kita ni, pasal tak sedar diri. Orang kata tak sedar dia untung. Islam, Melayu pegang. Malaysia, orang Melayu punya. Orang Islam punya. Tapi budaya ngangguk, budaya gelandangan, budaya malas, budaya tak nak baca buku, budaya tak mau main masjid, budaya dah agak. Yang paling seronoknya, kadang-kadang hak mu'alaf Cina masuk Islam pun panggil kita juga minta dekah kat bawah jambatan. Tu Ridwan T marah semua. Pasal apa you Cina bukan Cina kita dia? You masuk Islam minta dekah. Saya ingat lagi dekat RR. Saya naik dengan dia. Jadi Melayu Islam je tu minta dekah. Bawa kad wilayah ketuan, kad majlis agama. Encik saya mu'alaf Jalan elok. Kita pun bagilah ke dia, tak apalah. Siasat tengok, dapat bulanan, dapat rumah sewa, zakat tanggung. Zakat paling kaya dalam Malaysia ni dua je, wilayah dengan Selangor. Bilion. Selangor 1.2 bilion. Belanja dah tu, Masya Allah. Wilayah sama 1 bilion lebih kurang. Dapat, tapi kita bagilah. Tapi nak cerita dia, pasal apa? Sebab kita tak sedar diri. Ni contoh, tadi saya pergi makan dekat hutan kampung, kopi O. Dia buat style hulu betul. Macam Scott, macam apa, lautan tu, dia pasang 3, tak ceret, dia bakar dalam ni, topi lah, kopi O, jalan hutan kampung tu, tepi jalan suruh. Dalam tu siap dengan cawan macam cawan restoran Cina tu, Cina kedai kopi tiam ni kan. Lepas tu, dia tak roti 4 segi tu, 2 keping, tak ada birin. Hang minumlah berapa cawan boleh, hang banyak sekali. Lepas tu ada kuih-kuih semua. Tapi, keluar-keluar, bau asap baju kita, kena tukar balik. Tapi tengok ni, tanya, pek nga. Tahu pek nga? Orang Selangor panggil lempeng, kan? Lempeng. Kalau tak cakap banyak, lempang ada kan? Kita pek nga. Pek nga ni, ada tak pek nga pisang? Ya pek nga lah, kata dia. Kita dengan ketua penolong pengarah Kementerian Dalam Negeri Kedah. Dia kata, Syekh, dia ni bangsa apa ni cakap pek nga. Aku tanya pisang, saya tak minat pek nga nyok. Cicah dengan sambal tu. Pek nga pisang, 6 biji aku boleh telan. Pek nga pisang ni, pek nga hak tawar tu tak minat. Tok buat pun tak laku. Panggil tokek dia. Bang, budak mana ni? Keturunan mana dah? Indonesia. Oh, Masya Allah. Kenapa? Mereka ni mengajak sekolah Al-Bukhari International University. AIU. Tapi time cuti dia pun tak balik. Jadi dia pun main minta kerja dengan saya. Lagi pula budak-budak kita pun kerja 6 hari. Tak main pergi sudah kata dia. Tu kita tak sedar dia untung. Dia pun seronok, merapu petang-petang, naik motor malam, mampuih. Tu je kerja dia. Lepas tu kita nak marah. Yang jaga petrol pump Indon, petrol pump Bangla, security. Tak nampak tak? Ini contoh. Pigrik tu berapa ratus hektar yang tanah buka cabai. Bangsa apa tanah? Bangladesh. Dia pula upah budak kita kutip cabai. Terbalik dunia. Dan kita tak boleh marah. Sebab Nabi dah kata ada siapa rajin, sukses. Siapa malas, rugi. Jangan marah. Bila orang kata, ni lah orang Melayu. Oh, lain macam tu jenis nationalist tu. Boleh ketiak atas bau dah geram. Ulang balik kata dia. Anak hang berlepas SPM, duk merapu dalam rumah. Anak hang lepas universiti, kerja tak ada. Kerajaan tak boleh nak bagi kerja semua. Tuhan bagi akal, campur sedar diri.
Buat kerja apa pun. Nak pergi kerja pertanian, tobat. Saya kat Kedah 2-3 hari lepas ni. Baitul Mal sewakan dekat dia 10 relung pajak buat beras, buat padi. Kan? Moga-moga membantulah mereka. Tapi jadi agak depa pi pajak dekat pok satu lagi. Pok satu lagi bayar duit kat depa, depa tak bayar balik kat Baitul Mal. Dan zakat berkeluar tak? Zakat berkeluar tak? Zakat keluar apa? Bangsa bukan Islam yang tanam buat tu. Betul tak bang? Lah siapa rugi? Dah lu duit sewa hangpa tak bayar. Zakat dah dapat. Hak baru ni Syekh Datuk Zakaria, dia umur lebih kurang saya. Tengok baru ni dalam video dia. Dia tanam pokok padi organik 20 kali 60, hasil dia dapat padi 279 kilo, buat jadi beras 190, 6 orang asnaf boleh makan, satu hari sekilo, 6 bulan boleh makan. 60 kali 20, 1200 kuah pik. Ni. Akal kau penuh dengan ilmu, jiwa ni penuh dengan iman, rasa takut nak guna hak orang. Nabi dah ajak lama dah. Nabi dah ajak lama dah, nanti kita sebut kali ingat nanti. Termasuk Omar tegur Umayyah bin Abu Sufyan, yang mewah di dalam pemakaian dia jadi gubernur, dan rumah dia buat rumah lain, dan dia bila berjalan mana ditandu oleh pegawai dia. Tandu. Orang Syria 2 orang pergi mengadu, naik kuda, naik keldai pergi jumpa Umar, jauh from Damascus, from Syria to Madinah. How far? Kami nak jumpa Amirul Mukminin. Kata dia di belakang pokok kurma, dia berehat di bawah sana. Pergi tengok. Assalamualaikum ya Amir. Subhanallah, Amirul Mukminin tidur di bawah pokok kurma berlapis dengan pelepah tamar. Berbelak muka ni. Dia cakap, oh tuan tidur sini. Nu gubernur tuan rumah buat baru, kami nak jumpa dia payah. Pakai mewah. Siapa didik Umar itu? Rasulullah SAW. Qudwatun hasanah. Umar tak percaya. Baiklah, aku tak boleh percaya bulat-bulat dengan aduan awak. Nanti kalau ada masa nanti, saya akan turun ke Syria. Awak balik dulu ya. Baiklah tuan. Balik. Macam kalau tutup lampu macam kartun dengarnya. Baiklah tuan, kata dia. Saya nak mau pergi dengan baral. Kecil pada kuda, besar pada keldai. Tuk tak. Memang nampak dia tu berlaku belah. Dia pergi jumpa. Ringkas lah. Aku begini pakai begini ni tak apalah. Apa antara skrip dia kata, antara dia, mafhum dia. Muawiyah, kau adalah sahabat aku, sahabat Rasulullah. Aku tak syak wang ke apa dekat hang. Tapi ingat, Allahu Akbar. Very simple nasihat dia. Ad-dinun nasihah liman? Untuk pemimpin-pemimpin Islam. Wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Apa nasihat dia? Wahai Muawiyah, kamu cakap apa pun aku percaya dengan kamu. Tapi ingatlah Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman bila sebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Berpeluh Sayyidina Muawiyah. Peluh ni Muawiyah letak pipi atas tanah. Tak ni kata ni pasiak. Tak gini. Dia angkat pasiak lekat, dia lurut. Orang kena panggil lurut, dia apa ni? Dia sapu, dia pegang. Wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, pasir ini lebih mulia daripada Muawiyah. Aku hina daripada pasir. Apa maksud dia? Senang je dia seorang. Ittaqillah. Start selin, ingat Allah. Astagfirullahalazim. Tak payah lawan. Allah. Pak Bilal, ingat Allah. Astagfirullahalazim. Isteri, bang,
Ingat Allah bang. Eleh bukan Allah. Dia tukar. Imalah. Allah jadi eleh. Eleh. Aku imam bah. Kau siapa? Itu. Binatkan yang ada pada hari ini. Bila tegul imam, saya dah pantun imam daerah Kuala Selangor. Ini cerita-cerita lah. Bila tegul imam, imam baca mim mati berdengung. Alam nasyurah. Oh, sedap. Suara sedap. Bekas apa polis ke postman ke jadi imam. Kan? Dia ada suara tapi semua berdengung. Asal mim mati, nun mati dengung. Tak kira menatang pada jumpa. Mim mati bertemu tebing, dengung. Mim mati bertemu gaung, dengung. Mim mati bertemu ayak, dengung. Semua berdengung. Alam siratal ladina an'amta. Demin juga burdah tu. Tak kena burdah time tu. Bila tegak. Mam. Aku ni 25 tahun dah jadi imam. Tidak dapat tegur aku. Oh, angin bila tu. Apa? Diego. Bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan bila tadi ni, sedap. Belajar mana? Apa ni belajar universiti ke? Ha tu? Memang bila sini. Imam. Dia bagus pakai kata dia no, Taman Nirwunu. Asyhadu. Dia kata siap tegak Bilal. Bukan asyhadu, asyhadu. Aku dah 10 tahun jadi imam, tak siapa tegur aku. Tapi kata, Mam, Bilal, ingatlah Allah. Lalu Muawiyah masa balik ke Madinah, satu warqah ditulis, wahai Muawiyah, ittaqillah, usika bittaqwallah. Remind to you, you kena ingat Allah banyak-banyak. Yang kedua, jauhilah kemewahan dalam pentadbiranmu. Kelak nanti para pegawaimu akan turut bermewah macam kamu, menyebabkan mereka makan suap. Rasuah. Rumah yang kamu buat tu sila buat balik semula macam asal. Jangan menyusahkan orang nak jumpa kamu hingga ada banyak pegawai yang nak jumpa. Dan saya belajar benda tu. Siapa ajak? Nabi. Nabi ajak. Dan kalaulah kita ni sahabat-sahabat sekalian, ni kita sebut ni, idola kita ke berapa habis, wallah alam, ke 10 boleh? Mata gini dah. Nampak no jawab tak kelas. Aku main dari Kedah oh, banyak main bakul sangok ah. Ha. Banyak belanja. Tiket mahal nak mampu ke 300. Ingat nak balik besok sebenarnya. Tiba-tiba tengok terlupa ada nasib baiklah dalam bahasa nasib baiklah. Tengoknya gelenda Allah. Ingat besok nak balik dengan anak saya. Ulama sebut Az-Zuhri kana min madhamin ulama'ina yaqul, sebelum para ulama kita yang sebelum ini bagi tahu, al-i'tisamu bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu akan menyelamatkan kehidupan manusia. Sunnah apa? Sunnah apa? Rasulullah SAW. Ramai orang dapat baby, tapi bapaknya macam gila baby. Dapat baby sampai bahari tak azan ke telinga baby. Ramai. Kalau tuan-tuan suruh ni percaya, buat social eksperimen. Berapa ramai yang tak reti nak azan kat anak perempuan, anak dia. Azan mestilah selepas bersalin. Bila nurse kata suami Nur Hayati binti Abdul Karim, ya saya, isteri tuan dah selamat salin. Anak lelaki tuan, tahniah. Baiklah, terima kasih banyak nurse. Katil berapa? Katil nombor 007. Macam James Bond kata dia. Masuk blok. Budak muslimah nangis. Why? Because Nabi sebut
Hello, Nabi ni idola, role model, Qudwatul Hasanah. Sana. Nabi kata apa dia? You know who's yang first yang touching budak yang keluar pada perut mak dia? Nabi kata apa dia? Sahabat kata apa? Allahu wa Rasul a'lam. Yang mula-mula touch and go anak daripada dia, syaitan. Syaitan buat daripada api. Azankanlah kat telinga dia, sejuk api itu. Setiap something yang ada bukan nothing. Setiap something bukan nothing. Dia mesti ada something. Kan? Tapi ayahnya tak datang. Bini teruklah bertarung nyawa. Duk teran 1, 2, 3 push. Dah nampak ubur-ubur dah kak. Lagi kali dah induce dah terbuka dah ni kemalan kak dah 7 cm dah. Boleh tekan ni 1, 2, 3 tekan kak. Prok kalau tengkok. Tarik. Suami kak, suami saya tak datang, sibuk kerja. Ayah duduk di Johor. Mentua Kelantan. Adik-beradik pada kerja. Akak lah Azan. Kata. No. Akak pun bodoh juga. Minta jerawat berlembut. Tak nak. Tiba-tiba ada yang kat sampah. Dek, ya kakak. Yang jaga dekat petrol pump tu. Ya kakak, boleh tak awak azankan anak saya baru lahir? Boleh, tak ada hal. Ini kecil punya masalah. Mana dia punya bapak? Bapak dah tak ada. Oh, kenapa itu macam? Bukan dia tahu kakak dia pula ceramah kat kita. Aku suruh azan. Dia pegang-pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Lelah budak tu. Hayyal salah. Sedap tapi Bangla. Hayyal salati. Ada juga T belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diam budak tu. Lepas tu budak tu sokong Bangladesh bila besar. Suara pertama yang dia dengar suara Bangla. Nasib baik Bangla tu beriman. Siapa-siapa yang tak azan sampai budak tu senyap terus tapi tak boleh azan kat dia, syaitan penuh dekat hati dia. Itu reason dia. We must study about the newborn baby. Mesti. Itu saya kata tadi. Hatta celah kangkang bini, cara kita nak setubuh pun Nabi tak tinggal. Ini dah tak belajar. Dia bersetubuh macam perogol. Tidur. Akan buka baju sekarang juga. Macam perogol sebiji. Nampak? Korang hajar punya lelaki. Doa haram tak baca. Nabi kata, barang siapa tak dahului doa isti'azah, bersetubuh sebelum dia bersama setan yang mula dulu. Hadis sahih sebut. Sampai macam tu. Dunia nikmat pun kena sabar. Nampak makan sedap, lapang, dia tak rongam. Sabar, baca doa dulu, pegang dengan kanan, baca bismillah. Lepas makan alhamdulillah. Memang jalik makan, jangan duduk terkengang kata hak depan makan, ke hak jauh minta tolong hantar mai. Jangan pergi rongkak gitu. Tuan nak main lapang ni. AJK pun lapang juga. Saya pernah ceramah betul masjid tu. Dia hanggar tempat kita makan tu. Dia pergi ambil, dia angkat hak depan saya tu, dia pitak kat dia. Tu AJK. Bini saya duduk sebelah saya. Bini saya terus lari. Umi kata apa? Tak ada adab memang saya. Itu je. Terus saya tersentot. Tak ada adab bang. Kita duduk makan, dia angkat. Lepas tu saya tak suka makan di depan mamai. Kalau tak ada, bagi ini tempat ni sekian, jaga pergi elok. Dia main-main tu.
Keripap banyak ambil sikit. Bukan sikit, tinggal seketui. Haram tu. Keripap dulu ada daging kan, apa nama menatang apa, ikan sandwich, ikan menatang tuna tu. Mahal kakak gegasi. Kita nak beli pun payah mahal, RM2.50. Dapat makan free tu makan je lah. Yang balon ke dia? Ni nak beritahu, makan anak tiri Nabi. Bila makan dengan Nabi dia tak? Nabi, ya ghulam, ya ghulam, ya ghulam, kul biyaminika, sammillah, kul biyaminika wa kul mimma yalika. Hei budak, bila nak makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang ada dekat dengan kamu, jangan hanggam kata tempat. Kadang-kadang ada juga panggil AJK tak faham bahasa. Yang kita letaknya telur dengan kicap, yang kambing duduk kat dia. Ustaz tengok baru ceramah tadi. Haram tu AJK ni. Cakap, tuan, saya nak rasa sikit kambing tu. Allah lupa betul kambing kat hang. Haramnya AJK. Nampak tak? Buat mentega darah lebih berutat. Kita ceramah teruk 2 jam, dia dulu dia balun. Bukan sini aku tak makan lagi, aku tengoklah nanti. Jangan marah pula. Kan? Jangan marah pula, kurang ajar tak ni. Baru pertama kali dah hentam je dah. Tak. Masjid Taman Nirwono. Tuan-tuan, tengok kan bagaimana Nabi dengan keadaan cara hidup sosial, tentang apa nama ni, bermasyarakat. Kenal. Yang kedua apa dia? Faham. Tak faham? Nabi faham. Dah faham tu, dah kenal, dah faham. Nak bercakap pun, sahabat datang, kaki marah. Ya Allah, ajak sikit. Apa benda amalan aku nak beramal? Nabi dah apa? La taghdab. Jangan marah. Selesai masalah. Itu je. Dah hang kaki marah, jangan marah. Dah faham, dah kenal panggil dia gitu. Maka macam mana? Once upon a time, sahabat Nabi tanya, ya wahai Ummul Mukminin, bagaimana Nabi ketika dihidangkanlah makanan? Saya kadang kita belajar Syama'il Muhammadiyah apa semua tu kan, dan kita hadis yang lain, tak boleh nak kata apa dah, memang perfect. Isteri Nabi berkata, bila kami hidang makanan dekat Nabi, inishtahahu akalahu. Kalau Nabi ada nafsu nak makan, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi berdiam diri. Ya Rasulullah, jemputlah. Baiklah, kejap lagi ya. Sampai sudah dia tak makan. Maka isteri Nabi faham, Nabi tak suka benda tu. Nabi tak pernah hina makan depan bini dia. Kak. Laki kita try buat tengok. Masak apa ni? Masak lemak tu nak itik. Masak lemak lagi. Ni panggil laki jebon ni. Bukan sini, surau lain. Ni. Makan je lah. Nampak tak? Dah makan. Merada, orang kata mengada-ngada. Ni asam tak buat ah? Allah tak ada abang. Entah tahu koyak asam makan hang buatlah. Hak Kelantan ada budu, mana budu? Budu tak sepat. Kalau budu mudah buka dalam water, boleh pergi buah cabai, buah cili, buah minyak, buah. Oh, Allah. Hampir ambil sendirilah. Bini pergilah, buah. Ni panggil jantan ni. Apa Nabi ada dimakan ni, berat saya cakap untuk diri sendiri kan. Kita nak try. Bila kita duduk ceramah ni, ya Allah, salah banyak dengan bini kita ni. Salah banyak kita. Ada isteri Nabi kata, aku pernah ajak Nabi mandi sekali dalam bilik mandi. Aku simbah Nabi dan aku pula disimbahi. Isteri ajak, ya Allah, jom mandi dengan air. Baiklah, awak masuk dulu. Kita bayangkan, takkan nak beromen dalam bilik air. Otak belu.
Nabi tak pernah hadis kata bersetubuh dalam bilik air. Tak. Tapi Nabi sentiasa mandi dengan isteri dia. Bagaimana minum? Satu gelas for 2 person. Nabi kata Aisyah kata mana? Simah Nabi, Nabi simah balik. Simah lagi. Nabi kata da'ihi, dah. Ayak nanti banyak. Saya fikir balik, apa masalah cerita hadis ni? Tanda-tanda syarat nak keintiman. Kalau mandi sekali, dia kata, "Lah Ustaz tak ni geli yang macam nak mandi." Hang beranak sampai 17 orang tak geli. Mandi. Kak. Ha? Siapa isteri imam? Mana imam sini? Imam. Dah kahwin belum? Umur apa dah? Ha? Oh, muda macam anak saya, muda lagi. Tapi anak saya kahwin belakang dah. Saya kahwin, saya sponsor. Ada duit, belanja lah. Orang mana entah? Orang mana? Orang sini? Mana pak mana? Ayah mana? Mana ayah dia? Mana ayah? Ha? Baju pink tu? Yang dekat Rehal tu? Oh. 25 tahun lah abang. Siang kat dia abang. Dengar cerita mandi sekali terlayak liok kau tu. Aku ingat imam ni tua dah. Ha? Saya anak saya 23, 25. Nikah. Dia sekian kan. Orang dulu kata, kerja nak terang mana nikah. Tak betul. Kita kena jaga anak perempuan kita, anak lelaki sampai Nabi sebut hatta yunkahna, dinikahkan ia. Bukan hingga dia menikah, dinikahkan ia. Dia tak kata hatta yangkahna, dia kata hatta yunkahna. Tu perempuan. Cari lelaki kat dia. Anak lelaki cari betina kat dia, perempuan. Bagi dia menikah. Dia suka beritahu kita. Kita pergi Minang tengok siasat, tengok kenal bergelok, faham bergelok. Itu syarat rumah tangga. Nak cerita fikir balik kan? Takkanlah cerita benda ni kat kita. Subhanallah. Lepas tu tak ada kurang. Tak ada kurang. Tu boleh contoh baby, newborn baby tadi ni. Tak teknik. Lepas tu pula duk share nama Facebook. Nanti insya-Allah dia doakan saya selamat bersalin. Ini ada Muhammad Al-Fatih, bakal Muhammad Al-Fatih. Dia main sunnah mana cerita belum beranak ibu nama dalam Facebook? Ni. Bahasa kasar kalau cakap bodoh, ustaz dia cakap gitu. Tapi bodoh jahil sunnah. Ada nama tak apa, jangan isyiharkan. Tunggu Yaumus Sabi' hari yang ke-7. At-tasmiyah Yaumus Sabi'. Bukan kita haram, tapi sunnah Nabi tu. Belah mulut hari ke-7. Cukur rambut, gunting rambut hari ke-7. Hak berat sikit pada akikah. Ramai orang tanggung akikah sampai anak tumbuh gigi. Dah kahwin belum bang? Umur apa sekarang? Ha? Ingat tu Ustaz macam mana? Ustaz tak nak jumpa awak. Awak kahwin, awak ingat elok. Lepas anak je duk bincang nama anak depan dalam Facebook. Satu. Diam. Kata nama Muhammad Al-Fatih. Awak nama apa? Bubuh nama Muhammad Al-Fatih. Nanti kan? Muhammad Al-Fatih. Contoh Muhammad Al-Fatih. Biar tadi. Ni cerita orang. Saya tujuh. Bincang bini tu. Muhammad Al-Fatih boleh. Ustaz tu syamah tu ni. 2-4 tahun yang lepas. Ustaz yang bulu banyak. Janggut. Dia kata, okey, tak apa. Ayah ikut je abang. Kan. Kan anak abang. Lepas tu, hari 7 cari Pak Imam. Ni nikah dah tu. Nikah confirm. Kalau tak menikah lagi, beritahu kat saya. Semat budaknya baca bagus. Azan bersama juga. Lepas tu dia jumpa imam. Mam, saya dapat anak. Alhamdulillah, tahniah, congratulations. Mam, nak minta tahniah anak, cari orang alim. Faham tak? Cari orang alim, syarat jangan sokok. Faham tak? Sokok tak boleh. Kalau imam sokok, so berhenti 2 jam dulu. Tidak budak tu bersin. Sampai ketua bersin, resdung. Imam sokok sebab tahnik ni syarat dia buah kurma tu. Tak ada kurma, madu. Syarat imam tu ambil kulum dulu. Buang. Sak dalam air. Kalau berokok, jaga. Walaupun ustaz nampak saya rokok, jangan jumpa saya. Tak boleh. Tangan ustaz tu berokok. Dan hiu tu Marlboro, Salem, apa, Rossmann tak ada lah. Tu zaman saya lu Rossmann. Benson Hedges. Nampak ada contoh dia. Yang itu dia. Yang kedua pula, hello. Orang tahu isteri dia mengandung 9 bulan. Tapi tak boleh simpan duit laki bini shed kongsi RM50. 9 bulan 900. Sembelih sekor kambing. Lepas dah. Pasal apa?
Us ke Del kan rebut kharap dia. Ni. Del tu pono Merabaya. Del tu pagal hai. Orang lain nak dapat anak, adik saya 13 tahun. Putus kata. Nak dapat anak. Dok pergi jumpa tok cik mana, tok bumuh mana, kata tukang kaki pergi kepala. Lama. Dah. Duk tukang katil bukan main tukang kodan. Duk percaya tok bumuh mengarut. Marah tu orang. Nak dapat anak, kita senang dapat anak. PKP baru ni 6 orang keluar. Awal keluar, tu keluar lagi. Benar tak nak kerja lain. Orang tawah dia tawah lah rumah. Masjid telepi, AJK pegang dia semua. Nampak orang Jumaat, dia tidur. Telepi, beranak. Beranak tiba-tiba akikah tak buat. Saya pengalaman, ramai kat sebelah budak rumah dia. Soalan, saya killer soalan tu. Akikah bila? Akikah ni, tengoklah start. Bulan Januari kata. Hujung tahun kot. Hujung tahun 12 bulan budak tu. Kenapa? Mau ke PT tak ada. Orang Kelantan lah. Mau ke PT tak ada lelaki ni. Tak cukup. Lepas tu dia kata, demo kerja apa? Kita kerja gini-gini. Gaji berapa sebulan? Kakak 3 bulan ke. Kapten ada demo? Lebih kurang juga. Demo tahu tak kapten ada demo ngano bila? Berapa bulan? 9. Dok demo kalau kongsi 50 hia, 50 hia. Saya kata hia dah. Bila bulan buat banyak, mata ada dah. Tu saya kata bahasa kasar. Sambut mulut Nabi ya. Kalau kita sendiri pun tak nak amalkan sunnah Nabi. Lepas tu para ulama kata, hukama kata, man idda'a hubban nabi bighairi ittiba'in fahuwa kazzab. Siapa yang mendakwa dia cinta Nabi tapi tak ikut Nabi, pembohong besar. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Daripada kesempurnaan cinta kepada orang yang kita cintai, mesti mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Understand? Tapi dah alasan keluar rumah ayat semayang tak ambil. Nak pergi kerja, yang mayang tak ambil. Nabi sebut di sahih, wala yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Tak ada siapa yang boleh jaga wuduk melainkan orang beriman saja. Dia duk bayang kepala dia ialah belajar, ambil semayang baca Quran dengan semayang. Tak. Ambil semayang pergi kerja. Semayang pergi sekolah. Ambil semayang pergi market. Ambil semayang. Sebab apa? Protection. Benda simple tak boleh buat. Keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Yang tu mudah pun tak ikut. Dia kata sambut Nabi, tapi makin sambut makin jauh dari sunnah Nabi, naudzubillah min zalik. Pukul 9 5 minit ikut jam tuan-tuan. Kalau jam besar tu 9 8 minit, dan jam saya pun lebih kurang 9 8 minit. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tak nak panjang, besok kerja insya-Allah ni buat intro thriller kan. Jadi jangan seriklah panggil lagi insya-Allah kan. Kalau rasa cakap tu kasar sangat, minta maaf banyak-banyak. Okey ke? Ayah anda okey ke? Okey, alhamdulillah. Tu duduk tempat mahal tu grandstand. Masya-Allah kan. Masya-Allah ramai grandstand, masya-Allah mahal tu. Ni geng-geng boleh tengok apa nama apa Blackpink. Dapat tempat memang syok duduk depan dia pada kan. Gura-gura. So insya-Allah kita doakan semua sukses. Sambut ulun Nabi okey, on macam biasa. Sambut setiap tahun tak ada masalah. Tapi yang paling penting intisari. The content or ingredient of sunnah itu very important things. Pasal sunnah ni bukan untuk dunia. Sebab nak dapat syafaat Nabi. Sunnah ni Nabi kata dalam Bukhari, Nabi kata apa? Penutup dia, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umat aku masuk syurga melainkan orang yang tak nak masuk. Sahabat tanya siapa tak nak masuk?
syurga. Nabi kata apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa ikut aku masuk syurga, siapa yang tak ikut sunnah aku, dia masuk neraka. Cara cakap tu macam agak kasar lah terjemah macam tu. Tapi Nabi tak kata neraka. Nabi kata apa? Siapa yang ikut aku masuk syurga, siapa yang tak ikut aku, itulah orang yang enggan memasuki syurga. Nabi tak sebut neraka, tapi maknanya neraka lah. So insyaAllah tuan-tuan, bismillah. Keluar masjid mesti kaki kiri, masuk masjid mesti kaki kanan, masuk jamban mesti kaki kiri, keluar jamban mesti kaki kanan, nak masuk rumah sama kaki kanan. Masya Allah. Assalamualaikum, jumpa Assalamualaikum. Sebab salam itu memang sunat, sunat bagi salam, tapi pahala lebih besar daripada yang jawab salam. Sebab bagi salam itu Nabi kata akhir zaman, orang bagi salam kepada orang yang dia kenal, yang tak kenal dia tak bagi salam. Sebab apa? Sombong. Orang yang payah bagi salam kat kita tu adalah sombong. Lalu yang kata sombong nak jawab salam, wajib dia terpaksa jawab Waalaikumsalam. Tuan-tuan pakat besar, pengarah, ketua jabatan, jangan masuk pejabat. Kita masuk pejabat, kita bagi salam, bukan buat budak-budak tu bangun, Assalamualaikum bos. Tak payah, tu tak betul, tak ada adab. Cikgu masuk kelas bukan nak murid bangkit. Kita masuk Assalamualaikum, jangan nak bangkit. Nak buat sunnah tapi tak follow bergelok. Tuan-tuan nama nak? Nabi kata salam pada orang sedikit bagi pada yang ramai, orang berdiri pada orang duduk, orang naik kereta, naik kenderaan bagi orang berjalan. Tu bukan cikgu kena bagi salam, anak bagi salam. Tak. Nabi role model tadi ni, sahabat kata kami nak bagi salam kat Nabi langsung tak sempat. Why? Nabi bukan arrogant. Sampai sahabat sembunyi dekat pokok Nabi lalu, dia Nabi dah kum Allah Waalaikumsalam. Sebab Nabi tak sombong. Tuan-tuan percayalah. Tuan-tuan tak percaya nanti, tuan-tuan pergi mana-mana market yang tuan-tuan tak kenal, tuan-tuan nak jawab, nak bagi salam, apa dia ni? Sombong. Termasuk saya. Include me. Termasuk saya. Lawan. Dia senyum. Kan? Ada orang perempuan. Abang. Pergi market, pergi kedai, orang Melayu, Assalamualaikum. Terkejut yang jual, apa nama kedai tu? Waalaikumsalam. Kalau perempuan tak bagi salam pula. Bayangkan sahabat, aku sembunyi dekat pokok melindung. Nabi dah kum. Waalaikumsalam. Nabi kata salam ni kata bangunan tinggi, macam ni, lebar macam ni. Assalamualaikum, salam. Nabi lalu jumpa orang sama, Assalamualaikum lagi. Apa salam banyak? Tak. Asal berpisah dinding, bagi salam balik. Tu saya kata nak kata apa lagi kat Nabi ni. Kan dia kata apa? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita. Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Nabi mati tak ada harta, tapi kita kaya. So fikir-fikirkanlah, sunnah Nabi di mana letak sekarang? Jawapannya dalam jiwa masing-masing. Jumpa lagi. Yang baik tu Allah, yang lemah penyampaian saya, Saksi Mbah Harim, minta maaf banyak-banyak kalau salah silap, kalau ada kalimah-kalimah yang tertera dalam bicara saya ini terkena kepada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata, tidak yang hidup atau yang bakal mati, siapa-siapa terasa pada muka. Itu dia. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.